Baik, 3 hari selepas rakyat Malaysia memilih, peristiwa demi peristiwa kita saksikan. Tapi sehingga kini masih lagi tiada jawapan berkenaan dengan kerajaan baru yang bakal terbentuk dan siapa bakal menjadi Perdana Menteri ke-10. Rentetan peristiwa sejak 3 hari lepas membawa kita ke sini pada hari ini. Perlu untuk kita imbas kembali. Ini bagaimana kita sampai di sini pada hari ini. Dua pihak mendominasi PRU15. Pakatan Harapan dengan 82 kerusi, Perikatan Nasional dengan 73 kerusi. Antara yang disarankan oleh Seri Paduka Baginda yang Tuan Agong adalah kedua-dua blok terbesar ini bergabung untuk membentuk kerajaan. Tapi ini ditolak oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jika mereka bergabung, mereka boleh membentuk super majority, kerajaan yang sangat stabil, melebihi 2/3, 155 kerusi. Tapi ini tidak dimahukan oleh Perikatan Nasional. Jadi, apa yang kita lihat sekarang, angka penting ini masih lagi tidak dapat kita capai. 112 daripada 222 kerusi. Penting dan cukup untuk membentuk majoriti, untuk membentuk kerajaan yang baru. Justru, Parlimen masih lagi tergantung. Bagi kita di Malaysia, ini mungkin perkara yang baru. Jadi ia mungkin membimbangkan dan menakutkan. Tapi Parlimen tergantung bukan perkara yang baru di seluruh dunia. Dari 5 hari Parlimen tergantung di United Kingdom, ke 17 hari pernah terjadi di Australia, hingga ke 500 hari di Belgium. Tapi ya, ini semua negara maju. Malaysia masih lagi negara membangun. Kita akan mengalami impak yang lebih teruk jika Parlimen tergantung dan kerajaan tidak boleh terbentuk dengan lama. Tidak seperti negara-negara maju. Apalagi dengan tahun depan yang kita jangka akan berlaku kemelesitan ekonomi. Jadi apa option yang kita ada sekarang? Pertama, kerajaan gabungan sememangnya sudah tidak lagi mungkin terjadi sekarang. Kedua, kerajaan perpaduan yang bermaksud kesemua parti bergabung untuk membentuk kerajaan tanpa ada pembangkang. Tapi ini juga mustahil dan ini hanya pernah berlaku beberapa kali sahaja dalam sejarah dunia sebelum ini di waktu-waktu krisis seperti perang sebagai contoh. Kerajaan gabungan tidak mungkin, kerajaan perpaduan juga tidak mungkin. Apa lagi option yang kita ada? Ada satu. We have to move on and we have to change certain things. Cara kita di parlimen itu mungkin kena berubah. Ya. Adakah kita akan mengundi di parlimen untuk kepentingan negara atau kepentingan parti? Apabila kita dah melangkah ke Dewan Rakyat itu, adakah kita ini membawa nama parti kita sahaja ataupun kita membawa nama negara kita? Jadi ini antara perubahan-perubahan yang boleh dibuat. Kalau ini boleh dibuat, maksudnya tak ada masalah untuk kita ada minority government. Because apabila kita berdebat di atas dasar kepentingan negara, bukan kepartian lagi, di atas dasar kepentingan rakyat contohnya, bukan kepartian lagi, nah boleh saja. Jadi siapa saja boleh menyokong dan siapa saja boleh membantah. Dia dah tak ada blok dah tak ada line dah. Minority government, kerajaan minoriti. Apa itu kerajaan minoriti? Bermakna parti yang membentuk kerajaan bukan semestinya parti yang besar atau terbesar atau mempunyai majoriti 112. Tapi ia mempunyai cukup sokongan daripada parti-parti lain untuk membentuk atau didirikan sebagai kerajaan. Ini semua untuk memastikan tidak ada tempoh yang terlampau lama sebelum kerajaan dapat ditubuhkan. Minority government juga tidak asing lagi di beberapa negara maju khasnya. United Kingdom sekurang-kurangnya pernah melalui 4 kerajaan minoriti, membentuk 4 kerajaan minoriti. Tahun 1974, 1996, 2017 dan baru-baru ini 2019 di bawah bekas Perdana Menteri Boris Johnson. Di Denmark, kebanyakan kerajaan di Denmark dari 1982 hinggalah 2019 adalah kerajaan minoriti. Apabila kerajaan yang terbentuk itu bukan yang terbesar, tapi mereka mendapat confidence and supply agreement demi untuk memastikan kerajaan tertubuh. Jerman ada kerajaan minoriti sebanyak 31 kali dari 1949 sehinggalah tahun 2017. Norway masih lagi ada kerajaan minoriti sejak 2020 sehingga sekarang. Dan di negara-negara di luar Eropah seperti Kanada, 15 kali kerajaan minoriti didirikan di situ. Dari 1873 sehinggalah baru-baru ini, sehinggalah sekarang. Perdana Menteri Justin Trudeau. Australia juga yang lebih berhampiran dengan Asia juga ada kerajaan minoriti. 2 atau 3 kali. Antaranya 1940 ataupun 2010. Ini antara kerajaan-kerajaan minoriti yang banyak lagi sebenarnya. Tapi ini antara yang terutama yang pernah terbentuk sepanjang sejarah. Tak kala kita Malaysia berada di satu persimpangan yang tak pernah kita lawati ataupun tiba sebelum ini, mungkin juga penyelesaiannya adalah sesuatu yang luar kotak, yang kita tidak pernah lakukan sebelum ini kerana kita berdepan dengan situasi
yang kita tidak pernah depani sebelum ini. Ini satu option jika tiada pihak yang mahu mengalah. Tapi yang penting kita lihat esok. 30 ahli Parlimen Barisan Nasional berupaya menjadi kingmaker apabila menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk menyatakan siapa yang mereka pilih sebagai Perdana Menteri ke-10.